Apa makna puasa adalah perisai? Kata para ulama ada beberapa pengertian. Pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanal malikil qudus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang dihormati para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Tepian Putra Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Telah tersebut dalam Al-Quran panggilan bagi orang-orang beriman, tak kira lelaki maupun perempuan, hendaklah puasa di bulan Ramadan. Sampai juga hari keempat, jagalah lidah jangan mengumpat, terus berzikir selama sempat, sepanjang waktu di segala tempat. Pada kesempatan ringkas tengah hari ini, kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu Ramadan, perisai menghadapi cabaran akhir zaman. Muslimin muslimat sekalian, dalam hadis Nabi SAW ada dinyatakan bahawa ala adulluka ala abwabil khair. Nabi bertanya kepada sahabat, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kepada kebaikan? Kata Nabi, as-sawmu junnatun, puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Puasa adalah perisai, dan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai daripada neraka sebagaimana perisai salah seorang di antara kamu ketika pergi berperang. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Apa makna puasa adalah perisai? Kata para ulama ada beberapa pengertian. Pertama, puasa adalah perisai daripada kita terjebak dengan maksiat. Apa sebab? Kerana maksiat ada kena-mengena dengan nafsu. Dan nafsu dia paling kalah apabila berpuasa. Sebab itu puasa dia mampu menjana sifat takwa. Walaupun kita ni bukanlah orang takwa, tapi dia menjana sifat takwa. Kalau kita lihat bila bulan Ramadan, budaya hidup kita berubah kepada budaya orang bertakwa. Penampilan kita pun berubah, penampilan orang bertakwa. Stesen TV kita pun nampak bertakwa. Kita main Facebook pun bila terlangkah kepada gambar-gambar tak senonoh, kita skip sebab tak nak merosakkan puasa. Ini budaya orang takwa. Nak tengok Netflix pun berfikir banyak kali, takut tengok tak senonoh. Tak jadi tengok. Tengok cerita Hindustan bila babak berpeluk-peluk, kita alih tengok forum agama saja. Kita tak hendak merosakkan. Itu dipanggil sifat takwa. Dalam televisyen pun artis-artis yang tak bertudung dah mula bertudung. Sebab itu dia puasa ini, dia menjana sifat takwa. Dia tidak menjadikan orang tu takwa, menjana sifat takwa. Sebab puasa dia adalah proses untuk menghasilkan outputnya takwa. Dia kalau prinsip quality, input, proses, output. Itu teorinya. Dari segi input iman, proses puasa, output baru takwa. Maka puasa ni dia adalah proses. Proses pembentukan. Justru itu di dalam proses pembentukan ada departmen dia. Ada departmen pertama, departmen niat. Departmen kedua, departmen imsak. Departmen ketiga, departmen tarawih. Semua ni ada peranan masing-masing. Kalau umpama kilang, semua ni jabatan-jabatan yang berbeza.
Sebab itu puasa dia manifestasi hidup orang bertakwa. Kata Imam Al-Qushairi, ada 4 sifat orang takwa akan ada pada orang puasa. Tawaduk, qanaah, wara', yakin. Ta, qaf, waw, ya. Kalau kita tengok satu persatu memang ada kebenarannya. Pertama, tawaduk. Tawaduk ni merendah diri. Orang puasa jarang megeng. Jarang dia nak marah-marah sangat. Sebab dia tengah lemah. Dia boleh marah tapi tak ada tindakan. Sebab dia tak rut. Dia hanya boleh marah saja. Kerana kesombongan ada kaitan dengan orang kenyang. Sebab itulah ketika diciptakan nafsu dan juga akal ada perbezaan. Kata Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khawbawi. Dia mencatatkan di dalam sebuah kitab catatan mengenai cerita mula-mula akal diciptakan. Masa mula-mula akal dicipta, Allah tanya kepada akal, akal, man ana? Akal dengan mudah menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhan, aku hamba. Selesai. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, itu lain. Mula-mula nafsu dicipta, Allah tanya kepada nafsu, nafsu, man ana? Aku siapa? Apa jawab nafsu? Anta wa ana. Mu aku. Ini perangai nafsu, dia sombong. Nafsu nafsi. Allah murka, campakkan dia dalam neraka. Lepas habis hukuman keluar, Tuhan tanya lagi, man ana? Dia masih lagi jawab, mu aku. Gua lulu. Lulu punya hal, gua punya hal. Dia tak yakin lagi ke Tuhan. Tuhan hukum lagi 100 tahun. Masuk dalam penjara lagi. Lembik keluar. Tanya lagi, man ana? Dia masih jawab benda yang sama. Lulu gua. Kali ni Allah campakkan dalam satu penjara namanya Al-Jau'. Jau' maknanya lapar. Dia duduk dalam penjara lapar, tak sempat 100 tahun pun dia keluar lembik. Allah tanya kepada dia, man ana? Terus dia jawab, anta rabbi wa ana abduka. Kau hamba, aku hambamu, engkau Tuhanku. Rupanya nafsu ni paling kalah bila dia tak makan. Jangan tuan-tuan sekarang ni warak, belaka tunduk, belaka apa sebab? Lapar, cuba kenyang. Lain penampilan orang kenyang. Anak kita dalam kereta, cuba dalam perjalanan singgah makan. Naik kereta dia punya melompat, bergegar kereta. Lain, dengan bila dia lapar, dia senyap belaka. Tak bergerak, tidur pada Kuantan. Itu kelebihan puasa. Yang kedua, kata Imam Qushairi, puasa ni dia qanaah. Apa makna qanaah? Merasa cukup apa yang ada. Sebab itu puasa ni daripada perkataan puasa. Puasa. Sebab itu tuan-tuan yang ada hanya satu isteri, ni golongan puasa kita panggil. Dia puasa je. Dia tak nak banyak-banyak. Puasa je. Orang tanya, apa mu tak nikah dua? Aku puasa. Puasa. Itu asal-usul puasa. Dia puas dengan satu memadai bagi dia. Qanaah, merasa cukup apa yang ada. Sebab itu kita bila berbuka, walaupun sebelum berbuka kita niat nak bagai macam-macam nak makan, letaklah cendol bagai-bagai pun. Tapi bila kita Allahu Akbar, makan kurma, minum air, sudah memadai. Segala kehendak akan hilang. Allah Ta'ala nak tunjuk, orang puasa kehendaknya banyak, tapi dia makan sikit sudah memadai. Memang kita bersyukur betul bulan puasa. Tuan-tuan, tadi tuan-tuan ambil air semayang. Tengah puasa dahaga begini, air paik tu rasa sedap. Bayanglah, sedap pula air paik ni. Biasa tak rasa macam ni air paik ni. Dia mari rasa syukur. Kalau air paik pun rasa sedap, bayangkanlah betapa syukurnya orang berpuasa itu. Yang ketiga, warak. Warak maknanya dia al-ikhtiyat, berjaga-jaga. Ini sifat orang takwa. Ini semua kita ni bukanlah tok lebay sangat. Tapi bila buka Facebook, kena gambar tak senonoh, kita tak tengok sangat bulan puasa ni. Malas nak merosakkan puasa. Itu sifat warak dipanggil. Kalau bulan lain, tengoklah juga sekejap. Orang tu berjoget guna gaya. Tapi bulan, kata aku ni puasa ni. Carilah juga orang mengaji ke mana. TikTok gitu juga. Biasa tengok TikTok ni orang berjoget, orang lari tepi jalan. Tapi sebab puasa ni, cari orang mengaji saja. Cari mengaji. Awak jarang tengok orang mengaji. Dia TikTok ni dia gaji terbiak kita. Amda hak kita suka tengok tu lah dicadang semuanya. Apa dah dengan muka. Tak jumpa Quran sampai sudah. Tarik joget danduk, joget danduk, joget danduk. Dia pun can, sejak bila engkau suka Quran pula ni? Tuan-tuan kena ubah sendiri. Tabiat kita itu. Facebook pun sama, YouTube pun sama.
Dia kaji tabiat kita. Bila tabiat suka Quran, dia tunjuk Quran lah suggestion dia. Ini warak. Dan sifat keempat adalah yakin. Yakin maknanya kita puasa, kita sandarkan pada Allah. Sebab kita yakin ni surahan Allah, Allah akan jaga kita. Sebab itu masa buka kita ucap Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apa maknanya? Allahumma laka sumtu. Tuhan, aku puasa ni sebab Engkau je. Kalau sabit orang suruh, aku tak layan. Katalah yang puasa ni arahan daripada Datuk Seri SS. Aku tak naik pangkat, tak apa. Katalah puasa ni kerana titah. Aku dah haka, tak apa. Aku puasa ni sebab Engkau je. Bila kita yakin puasa itu sebab Tuhan, itu kita jadi kuat. Yakin dia panggil. Macam tuan-tuan. Mana ada pernah tengok, ada orang mati puasa? Tak ada. Walaupun dia tu banyak penyakit. Susah nak dengar orang mati kerana puasa. Orang mati kebuluran ramai. Walaupun sama, tak makan. Sebab puasa ni dipelihara. Lepas tu tuan-tuan kalau ada sakit yang sikit-sikit, puasa sajalah. Ada orang dia pergi klinik ambil surat gastrik. Gas tu sikit, terik tu yang banyak. Tak puasa buat apa? Puasa je lah. So nak mengganti satu kerja pula. Puasa sikit-sikit. Orang kerja 3D, dangerous, dirty and difficult. Dia kata kami kerja korek jalan ni panas. Ada ustaz khabar tak payah puasa. Bukan lesen tak puasa. Awak kena puasa. Daripada pagi pergi kerja, puasa. Pukul 10 dok rok baru minum. Ini dok daripada rumah buat bekal siap-siap lah. Bawa nasi goreng. Tak betul. Awak dah niat tak puasa. Salah. Dia mesti berpuasa juga. Sebagai menghormati, yakin. Tuan-tuan sini, saya kira yang kuat ngisap okok ramai. Tapi elok je. Dah pukul berapa sekarang ni? Dah pukul 2. Tahan je boleh, tak isap okok. Apa sebab? Tuhan tolong. Yakin. Tuhan, aku berhenti ni sebab Engkau je ni. Kalau orang lain aku tak berhenti ni. Itulah seolah-olah Allah bagi kekuatan. Saya pernah jumpa orang kuat isap okok. Saya ingat tuan-tuan betul boleh challenge. Dia punya kuat isap okok average sehari 35 batang. Naik kereta Kuantan Kuala Lumpur sebungkus habis rokok. Dia memang mamah tu rokok tu. Sambung putus. Kuat tu. Kuat dia kerja pemandu. Saya tanya dia macam mana bulan puasa boleh berhenti. Kita kena banyak doa ustaz. Dia pula ceramah saya. Kita kena banyak doa ustaz. Allah Ta'ala boleh tolong. Tu saya kata, bagus doa. Dia pun yakin Tuhan tolong. Dia pun memang parut. Berhenti sokok bulan puasa ni 13 jam lebih. Kira satu kejayaan lah tuan-tuan yang boleh berhenti tu. Hebat dah tu. Mana keluar pada rumah, rokok dengan lighter tu letak. Tak pandang pun. Jalan saja. Biasa bulan lain keluar rumah, tepuk poket dulu. Kena cecer. Patut balik pergi ambil. Sebab kita benda tu nikotin. Tapi sebab puasa yakin. Boleh je. Sebab itulah hadirin hadirat. Orang takwa ni, kata Imam Ghazali, orang puasa ni, semua Tuhan bagi dia pakaian orang takwa. Supaya dia rasa. Sedap tak mau pakai baju takwa ni? Sedap kan? Bulan lain pakailah lagi. Biasa tak nak dah. Saya nak pakai bulan puasa je. Bulan Syawal nak jadi setan semula. Biasanya gitulah. Sedap. Ini pakaian takwa. Warak, jaga mata, yakin pada Allah, sentiasa syukur apa yang ada. Jadi ini yang disebut oleh Nabi, puasa ini adalah perisai kamu. Dia shield kepada kita. Nak merasa suasana jadi orang takwa. Puasa yang kedua, kata ulama, makna perisai itu adalah puasa. Dia adalah perisai daripada musibah. Suma fa inna siyam junnatun minan nar wa min bawa'iqid dahri. Sesungguhnya puasa adalah perisai daripada api neraka dan juga perisai dari musibah, perisai daripada bencana zaman. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak ada pertolongan yang datang kecuali daripada Allah yang Maha Perkasa. Surah Ali Imran ayat 126. Maka kita pun berpuasa. Cuma hadirin hadirat sekalian, bila Nabi sebut puasa itu perisai, perisai ni dia ada juga lemah dia. Perisai ni dia mudah pecah. Sekuat-kuat perisai perang, pecah. Hatta Kapten Amerika punya perisai pun pecah. Bahan Dektor dengan Loki, pecah. Benda kuat macam mana pun dia akan pecah. Sama juga dengan puasa. Puasa ini boleh pecah dia punya perisai kalau kita buat berapa perkara. Apakah perkara-perkara itu? Dalam hadis
Nabi pernah menyebut sami'tu Rasulullah yaqul, kata Abu Ubaidah, Nabi pernah menyebut pada aku, as-siyamu junnatun ma lam yahruqha. Puasa itu perisai selama kamu tidak memecahkannya. Sahabat tanya, apa yang memecahkan perisai? Kata Anas bin Malik, Nabi pesan, arba'un yufattirna as-sa'im wa yanqdinal wudu wa yahdimnal amal. 4 perkara boleh memecahkan perisai puasa. Pertama, ghibah. Yang kedua, kazib. Yang ketiga, namimah. Yang keempat, nazar. Apa makna? Pertama yang boleh merosakkan puasa adalah ghibah. Apa makna ghibah? Membawang, mengumpat. Orang bulan puasa dia ngumpat, puasanya sah, pahalanya kosong. Itu rugilah, dia pecah. Puasa dia pecah, kata Nabi. Jadi bulan puasa, ada orang kategori yang amalan kalau dia buat, batal puasa. Macam contoh, tuan-tuan minum air, batal lah. Ada perkara yang kita kalau buat, makruh. Apa contoh? Cium isteri waktu siang, makruh. Dia tidak batal, makruh. Apa lagi? Merasa makanan yang dimasak, makruh. Apa lagi? Berbekam, makruh. Tapi tak batal puasa. Tapi ada perkara yang kalau kita buat, dapat pula pahala ekstra, benda sunat. Contoh, tuan-tuan berbuka dengan buah kurma. Kurma pula ada jenis dia. Kalau sahur, makan kurma kering. Berbuka, kurma basah. Dia beza. Makan kurma basah, dapat pahala lebih lagi. Sebab sunnah Nabi. Nabi kalau berbuka, kurma. Tapi bukan sebarangan kurma, kurma basah. Kalau berbuka, kalau bersahur, Nabi makan kurma kering. Biasanya kurma yang kita dapat percuma yang Muhammad bagi, biasanya kurma kering. Kurma kering ni kalau dalam kotak, goyang, kelangkang-kelangkang bunyi buah dadu. Kering tu. Dia kalau basah, dia melekat. Payah nak cari. Tapi bila dah dengar tazkirah ni, kejap lagi tuan-tuan carilah kurma basah. Kurma basah ni dia melekat sama sendiri. Mana kalau nak cabut tu dia sticky sikit. Melekat pada tangan kita. Itu pahala besar. Dia lagi besar pahala buka dengan kurma ajwa. Ajwa ni paling terbaik. Sebab ajwa ni kurma Nabi. Nabi sebut siapa makan ajwa 6 biji sehari, orang ni selamat pada sihir. Bagus makan kurma ajwa. Banyak jual di bazar Ramadan ada kurma ajwa. Cuma ajwa ni 6 biji, jangan lebih. Kurma ajwa tak boleh makan lebih. Tuan-tuan, kurma ajwa kalau makan terlampau banyak boleh botak kepala. Tu berhati-hati. Apa sebab boleh botak kepala? 100 gram RM15 harga. Memang gugur rambut kalau hari-hari nak beli 6 biji, 6 biji, 6 biji. Tapi kalau duit dah banyak sangat, tak ada masalah. Belilah kurma ajwa. Itu sunat. Tapi ada pula puasa ni, kalau kita buat perbuatan tertentu, puasanya sah, tak batal, tapi tak ada markah, rugi lah. Macam kerja pancekat tak dapat gaji, rugi lah. Kita nakkan kepada pahala, pahala ni gaji kita. Apa 4 perkara ni kena elakkan. Baru hari keempat sempat lagi insah. Masa tu jangan ngata korang, jangan ngumpat korang. Apa jugalah bergosip dan sebagainya lagi. Asal sibuklah orang dalam Facebook ke apa ke. Jangan campur hal orang yang bukan masalah kita. Orang ni kita tukang komen, masalah awak ke yang nak komen sangat. Mind your own business lah. Jangan ngata, jangan ngumpat, jangan bergosip. Yang kedua Nabi sebut wal kazib. Apa makna kazib? Nipu. Nipu tak dibenarkan. Berbohong tidak dibenarkan. Bohong ni kata para ulama senang saja. Apa saja yang al-kazib, al-ikhbar ani syai' bi khilaf ma wa alaih. Kamu cerita pada orang bukan benda hak sebetul, maka bohonglah. Benda 4 segi awak cerita bulat, bohong. Benda 3 segi awak beritahu 4 segi, bohong. Maka bohong tak dibenarkan bulan puasa, kecuali bohong dalam keadaan tertentu. Pertama kata ulama berdasarkan hadis, kulul kazib yaktub ala ibni adam illa fi salas. Setiap bohong tidak dibenarkan kecuali 3 keadaan. Pertama, rajulu yakzibu fil harbi fa inna harba khud'ah. Pertama, bohong dalam medan perang dibenarkan. Katalah bulan puasa berlaku perang antara kita dengan kuasa asing, perang. Tuan-tuan kena tangkap dengan tentera asing. Dia ugut kita minta maklumat macam-macam. Tuan-tuan tak perlu luruh benda sangat. Boleh menipu je. Tak adalah askar tu ugut. Awak kan bulan Ramadan haram kalau menipu. Tak ada pahala. Tak apa. Bulan puasa boleh nipu kalau dalam peperangan. Dibenarkan. Yang kedua, rajulun yakzibu baina rajulain li yusliha bainahuma.
Kita bohong untuk mendamaikan dua orang bergaduh, dia benarkan. A dengan B bergaduh. Kita duduk tengah-tengah. Jadi tak campur mana-mana lah. Pergi dekat A, pergi dekat B. Kita bohong, lama-lama dia baik, dia benarkan. Yang ketiga, rajulun yakzibu lil mar'ati fayurdiha. Seorang suami bohong pada isteri dengan niat jaga hati, dia benarkan. Ada tuan-tuan walaupun siang hari, isteri tanya, buat apa tu? Duduk masjid, dengar ceramah. Padahal tidur, baru lepas tidur, bawah meja. Dia benarkan. Sebab nak ambil hati, dia benarkan. Jangan nipu hak luar biasa sangat. Nikah seorang lagi, tak khabar ke dia. Itu bohong, nipu. Itu pedoa besar sangat. Niat bohong kecil-kecilan sajalah. Abang nak makan apa petang ni? Ikutlah masak apa-apa. Dalam hati nak ayam percik. Tengok dia buat singgang. Makan dalam dada. Boleh berbohong. Lepas tu buat singgang, tak sedap pula. Sedap tak bang? Sedap. Bapak sedap. Boleh. Walaupun tak sedap langsung. Dia benarkan. Tidak berdosa. Sebab fayurdiha. Ambil hati. Dia benarkan. Yang ketiga. Rengkar-rengkar. Jangan lama kan. Yang ketiga Nabi sebut. Yang boleh merosakkan pahala puasa. Namimah. Namimah ni nyampai-nyampai cerita. Dalam bahasa sekarang. Suka forward message. Ingat. Saudara-saudara yang hobi masa lapang. Suka sangat forward message. Suka share tak tentu arah. Jangan. Nabi cukup pantang betul dengan orang yang suka share tak tentu arah ini. Yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atil mal. Allah paling benci, kata Nabi, 3 golongan. Salah satunya orang yang qila wa qala. Hak menyampai satu benda hak dia tak tahu pun. WhatsApp group banyak. Dapat mesej telah berpulang ke rahmatullah imam masjid sekian-sekian, Al-Fatihah. Tak ada usaha periksa, forward ke grup lain. Dari grup sebelah telah berpulang ke rahmatullah. Orang dalam grup tu pula seorang habuk tak ada tanya ya ke? Semua Fatihah, 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 Fatihah. Apa salah tanya? Imam mana ni? Biar betul. Aku baru semain subuh dengan dia tadi. Macam mana dia meninggal pukul 3 pagi pula? Dia kena fatabayyanu, kata Allah Ta'ala. Mesti mu cek dulu. Ni tak budaya nyampai-nyampai. Dari grup sebelah. Dari grup sebelah. Dari geruk sebelah, tak boleh. Budaya namimah dia panggil. Namimah, budaya viral ni tak betul. Nabi pernah berjalan tepi kubur dengan Ibnu Abbas. Nabi beritahu, dalam banyak kubur ni ada 2 yang tengah kena azab. Kata Ibnu Abbas, apa pula? Amma ahaduma fakana la yastatiru minal baul. Kubur pertama kena azab sebab lepas kencing, lepas buang air kecil, dia tak basuh elok-elok. Kita orang laki-laki khususnya selepas buang air kecil dituntut hendaklah melakukan istibra' wa tanahuh. Buang habis-habisan. Lepas buang air kecil berdehem, bahasa kita sekarang. Berdehem bukan batuk COVID-19 dak, berdehem. Batuk orang kaya. Jangan batuk subuh nak beranak. Itu nak beranak namanya pak cik. Dia sikit je. Gitu je. Pastikan keluar barulah dicuci. Sebab andai kata ada terkeluar, merosakkan kepada semayang. Jadi, kubur pertama kata Nabi, dia azab kerana tak cakna soal kebersihan. Kubur kedua, amal akharuna, fakana yamshi bin namimah. Kubur yang kedua kena azab adalah kerana dia suka nyampai-nyampai. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ni yang ketiga. Dan yang terakhir. Yang boleh merosakkan pahala puasa kita adalah wa nazaru ila muhasinil mar'ati allati la yahillu lahu an-nazara ilaiha. Mata kita memandang kepada orang perempuan yang menyebabkan kita jadi syahwat. Baik itu saudara-saudara, khususnya orang kita, orang laki-laki ni, mata kena jaga. Orang perempuan pandang laki-laki tak ada masalah, dia tak ada perasaan serupa kita. Sebab yang cantik di mata lelaki adalah wanita. Tapi yang cantik di mata wanita adalah emas permata. Dia bukan nak mana muka kita ni. Dia lebih baik daripada emas, benda kedai emas. Galik dia mandang kedai emas tu. Tapi kita tak. Yang paling lawa di mata kita perempuan. Jadi kena jaga mata. Hati-hatilah bila pergi bazar Ramadan dan bagai-bagai lagi. Sebab itu Nabi sebut, ada sahabat mengadu, macam mana nak jaga mata ya Rasul? Kita nak bekerja, macam tuan-tuan bawa motor, bawa puk panda, grab puk bagai-bagai. Takkan tutup mata, habis langgar masuk longkang. Ternampak amoy lalu pakai skirt guna gaya ustaz. Nabi pernah ajar, nazratu ula laka wa thaniyatu alaika. Gini. Pandangan pertama itu tak apa. Itu kira soup of the day lah, belanja, kita belanja. Itu saya belanja lah. Wa thaniyatu alaik. Yang kedua baru batal pahala puasa.
Mana tuan-tuan keluar pada masjid, lalu ke East Coast Mall, nampak Amoy pakai skirt. Wow, nampak. Itu free lah. Free of charge. Tapi satu sajalah. Alihkan pandangan. Jangan tengok astaghfirullahalazim, astagfirullah. Gitulah cara kita lah. Jangan tengok lagi. Wow. Wow yang kedua tu habis je lah pahala. Habis pahala. Jadi bila jalan macam bazar Ramadan pun sama juga. Masuk kadang bazar bukan semua orang kita ada rakan-rakan kita penganut agama lain. Yang jual peha ayam tu kat luar je, dalam tu peha orang banyak lagi jadi mata nak kena jaga. Tak campur orang berniaga pakai baju anak dia jual dulu, tak kira lagi. Pening kepala kita menengok. Tuan-tuan pandai-pandai je lah nak bayar duit nanti. Kau mentabak dua, pakai ketat. Sekali je lah pandang, lepas tu pandang klien lah. Main nak bayar, mana tangan ni? Tak pandang lah, semalam molek pandang. Semalam tak dengar ceramah, hari ni dengar ceramah. Tak berapa berani dah kau Kena jagalah mata. Sebab puasa ni dia hanya bukanlah kita nak jaga badan saja, jaga tekak. Iza sumta falyasum samuka wa lisanuka wa yadak, kata Nabi. Mu kalau puasa bukan puasa tekak je, mu kena puasa mulut, telinga, mata dan bagai-bagai lagi. Banyak nak diterangkan tapi tazkirah ni tak boleh lama-lama nak mengantuk mata. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang tengah hari ni. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga Ramadan ini Allah terima amal kebaikan kita dan masuk kita sebagai orang yang baik-baik belaka mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna waqti hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.